Salam sejahtera kepada semua. Sebelum saya memulakan pembentangan kertas saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Fakulti Pembangunan Manusia UPSI untuk memberikan peluang kepada saya untuk membentangkan kertas ini di persidangan ICTL 2020. Tajuk kertas saya ialah Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan M-Learning bagi Murid Disgrafia. Penulisnya ialah saya, Baradan Selvam, dan juga penyelidik saya, Roaizat binti Ibrahim. Kami dari Jabatan Pendidikan Khas, Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI. M-Learning adalah program komputer yang direka untuk berfungsi pada peranti mudah alih seperti telefon pintar dan komputer tablet. Teknopedia pula menyatakan bahawa M-Learning adalah aplikasi telefon pintar. Sebagai contoh, apa-apa aplikasi yang kita muat turun daripada Google Play Store atau juga iStore adalah aplikasi telefon pintar. Aris Little dan Akin Little pula menyatakan bahawa disgrafia adalah kesukaran untuk menulis. Di Malaysia, murid disgrafia adalah murid yang dikategorikan dalam masalah pembelajaran khusus. Antara simptom awal murid disgrafia adalah takut untuk mencuba perkara baru, kesukaran menulis, kesukaran mewarna dalam garisan, sukar membaling dan menangkap bola, prestasi yang tidak konsisten, serta ketidakupayaan untuk menyalin semula dengan baik. Yang ini dinyatakan oleh Buse pada tahun 2002. Berdasarkan kajian Nur Safina Rahim dan Zulika Jamaluddin, murid disgrafia perlu mendapatkan pengesanan awal bagi menyediakan intervensi yang sesuai dengan keperluan mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan mobile learning. Seterusnya, Nurliza Rahim juga menyatakan bahawa penggunaan komputer riba, pembantu peribadi digital dan telefon seluler mudah alih adalah merupakan komponen-komponen teknologi yang biasa digunakan dalam M-Learning. Yang ini adalah gadget-gadget yang biasanya digunakan oleh guru semasa menjalankan PDP di dalam bilik darjah. Objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian ini adalah seperti berikut. Mengenal pasti tahap kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kesediaan guru dengan aspek jantina terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Persoalannya adalah, apakah tahap kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia? Adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan guru dengan jantina terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia? Latar belakang dan rasionalnya. Ellingson telah membuktikan bahawa M-Learning dapat menyediakan persekitaran yang pelbagai untuk murid disgrafia menimba ilmu berbanding dengan kaedah tradisional. Sebagai contoh, kaedah tradisional yang kita digunakan di dalam bilik darjah ialah aktiviti surian. Aktiviti surian dapat memantapkan atau meningkatkan tahap atau cara penulisan muridnya. Kajian H-Passett pula menyatakan bahawa M-Learning telah membantu murid disgrafia untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta memberikan pengalaman yang bermakna. Selain itu, Guilford Slevin turut bersetuju bahawa M-Learning dapat membantu murid disgrafia untuk menulis dengan kemas. Walaupun terdapat ramai pengkaji yang mengakui kelebihan M-Learning terhadap murid disgrafia, namun kajian ini masih lagi terhad di Malaysia. Di Malaysia, kajian tentang disleksia dan juga diskalkulia adalah banyak. Tetapi tentang disgrafia masih terhad juga. Justru kajian ini adalah untuk bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Metodologi kajian ini. Kajian ini menjalankan reka bentuk kuantitatif dengan menggunakan kajian tinjauan.
Populasi kajiannya ialah guru tahap 1 yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di negeri Pahang. Sampel kajiannya adalah peserta ini dipilih secara rawak berdasarkan populasi guru tahun 1 di Pahang. Instrumen kajiannya, bahagian B dalam soal sili ini merupakan adaptasi daripada Technology Readiness Index TRI Parasuraman 2000 dan juga Technology Acceptance Model TAM 1989. Instrumen kajian ini adalah bahagian A berfokus untuk mengumpul maklumat demografi responden dan bahagian B pula telah diagihkan kepada 4 bahagian. Yang konstruk item yang pertamanya adalah faktor optimis dan faktor inovatif. Yang ini adalah model TRI. Dan seterusnya faktor kegunaan dan faktor keselesaan mengguna. Yang ini adalah model TAM. Model TAM memberikan penekanan kepada tingkah laku seseorang untuk menguji niat seseorang untuk menggunakan seperti persepsi kegunaan sesuatu teknologi dan persepsi keselesaan menggunakan sesuatu teknologi. Model teknologi readiness telah digunakan untuk mengukur kesediaan individu untuk menerima teknologi baru. Model TRAM ialah sumbangan terbaru yang menggabungkan personality model TRI dengan sistem dimensi khusus model TAM. Kajian ini dijalankan oleh Lin pada tahun 2007 telah memperluaskan persepsi kebolehgunaan TAM dengan menambah dan membina konstruk tertentu TRI ke dalam model yang baru, iaitu gabungan model TRI dengan model TAM yang menjadikan sebagai model kesediaan teknologi dalam penerimaan teknologi, iaitu model TRAM. Kaedah analisis data. Yang ini adalah untuk penentuan tahap kesediaan guru dari segi kesediaan teknologi masing-masing. Skala Likert jenis 5 mata digunakan dalam kajian ini. Skor min kesediaan guru yang mempunyai skor min dari 1 hingga 2.33 berada pada tahap kesediaan teknologi guru yang rendah. Sementara itu, jika skor min antara 2.34 dan 3.66, tahap kesediaan teknologi guru berada pada tahap sederhana. Di samping itu, jika guru berada antara 3.67 dan 5, ditafsirkan bahawa guru mempunyai tahap kesediaan teknologi yang tinggi. Dapatan kajiannya. Kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Dapatan kajian menunjukkan faktor optimis merupakan faktor kesediaan guru yang dominan. Ini menunjukkan guru-guru lebih bersifat optimistik tentang penggunaan M-Learning terhadap murid disgrafia. Seterusnya, skor min yang kedua tertinggi dalam faktor kesediaan guru ialah faktor kegunaan. Ini menunjukkan guru sedia menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Skor min yang ketiga tertinggi dalam faktor kesediaan guru ialah faktor keselesaan menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Seterusnya, faktor inovatif adalah skor min yang terendah dalam faktor kesediaan guru. Ini menunjukkan guru-guru bersedia untuk menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia, tetapi kurang berminat untuk menghasilkan bahan inovasi menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Dapatan kajian bagi perbezaan tahap kesediaan guru dengan jantina terhadap M-Learning bagi murid disgrafia. Di sebelah kanan, anda boleh melihat analisis ujian T perbandingannya. Analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor guru lelaki dan skor guru perempuan. Kesimpulan dapatan kajian ini menunjukkan bahawa keputusan kajian adalah tidak signifikan. Nilai perbezaan min titik 22 menunjukkan guru lelaki lebih bersedia untuk menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia berbanding dengan guru perempuan. Namun begitu, nilai perbezaan min hanya menunjukkan perbezaan yang sedikit antara guru lelaki dengan guru perempuan.
Perbincangan dan implikasi kajiannya. Kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Kajian ini mendapati bahawa tahap kesediaan guru terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia adalah tinggi. Sebagai contoh, guru sangat optimis untuk menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Hal ini kerana guru sering didedahkan kepada penggunaan M-Learning semasa menghadiri kursus yang dianjurkan oleh KPM, JPN dan PPD. Malah, guru-guru ini juga perlu memberi latihan dalam perkhidmatan iaitu LDP di sekolah mereka bagi memastikan semua guru mendapat pengetahuan tentang M-Learning. Selain itu, guru-guru ini juga perlu menggunakan aplikasi yang dibangunkan oleh KPM seperti MySISPA, Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam, E-Beradaan Guru, E-Beradaan Murid, E-Tukar Bukan Guru, MyPrasekolah, aplikasi Sema Semula melalui M-Learning. Maka dapatan ini membuktikan bahawa guru mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dari aspek optimis, selesa serta sering menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Walau bagaimanapun, dapatan ini mendapati bahawa guru perlu dirangsang untuk memulakan budaya inovasi yang boleh diguna pakai kepada murid disgrafia. Dapatan ini juga selaras dengan kajian terkini yang menjelaskan bahawa guru perlu mempunyai kesediaan tinggi untuk berinovasi yang dapat memudahkan pengajaran guru. Seterusnya, perbezaan guru dengan jantina terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Kajian ini mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan antara guru dengan jantina terhadap penggunaan M-Learning bagi murid disgrafia. Seterusnya, dapatan kajian ini juga selaras dengan pandangan Masud Badri pada tahun 2014 dan Ramaya pada tahun 2004 yang menyatakan guru lelaki dan guru perempuan mempunyai tahap kesediaan yang sama apabila menggunakan M-Learning. Kesimpulan kajian ini. Guru mempunyai kesediaan yang tinggi untuk menggunakan M-Learning bagi murid disgrafia. Kesediaan guru ini dapat membantu murid disgrafia untuk memperoleh maklumat serta pembelajaran yang bermakna kerana ciri-ciri M-Learning mampu meminimalkan ketidakupayaan murid disgrafia. Yang ini berbanding dengan kaedah tradisional yang kita digunakan di dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga digalakkan untuk terus berinovasi dengan menggunakan M-Learning kerana kebaikan daripada M-Learning dapat menjayakan kaedah pengajaran guru. Dengan ini, guru boleh menggunakan cara dan kaedah yang berbeza dalam bilik darjah mereka. Sebagai contoh, satu hari mereka boleh menggunakan kaedah tradisional. Selagi itu untuk mengurangkan kebosanan murid, mereka boleh menggunakan kaedah M-Learning untuk murid disgrafia. Seterusnya, bagi perancangan yang akan datang, pengkaji ingin melihat kesediaan murid disgrafia terhadap penggunaan M-Learning dalam proses pembelajaran mereka. Rujukan bagi kajian ini. Terima kasih.